Okay, apa jadi kalau sekiranya bajet ini ditolak? There are a few possibilities. YB Hassan Karim dia tulis hari ini mengikut conventionnya, kalau bajet ini ditolak, dia mengatakan bahawa Muhyiddin Yassin patut letak jawatan. Okay. Dia kata kalau bajet ini ditolak, maka kerajaan itu akan tumbang. Now, I have a few problems dengan notion tersebut. I might be wrong. Saya mungkin salah. Because kita bercakap di atas benda yang tak pernah berlaku, dan kita akan bercakap di atas teks yang terlalu kabur. Perlembagaan kita tidak ada gambaran khusus mengenai kalau perkara ini berlaku. Number one, sebarang usul yang dikemukakan di Parlimen adalah usul. Dan sebarang usul, contohnya rang undang-undang dan sebagainya, apabila dia dibahaskan, dia hendaklah kembali kepada, kalau tidak dipersetujui, ditolak, dia hendaklah diubah, kembali kepada drawing board, hantar balik, dibahaskan balik, and so on, sampai dia diluluskan. Itu biasanya normal process. Nah, bajet ini sebab kita tidak pernah menghadapi keadaan ini, di mana kemungkinan bajet mungkin ditolak. So, kalau bajet ini ditolak, apa yang akan berlaku? So, there's a few possibilities. Possibility number one, bagi saya sebenarnya, ini bagi saya, pendapat saya, kerajaan tidak akan tumbang secara automatik. Tetapi bajet itu hendaklah di-amend, dibawa balik on the drawing board, dipresentkan balik untuk dibahaskan semula. Tetapi secara moralnya dan secara psikologinya, kerajaan itu bolehlah dikatakan telah tumbang. Dan untuk menentukan bahawa kerajaan itu tumbang atau tidak, dan ini tidak pernah berlaku, saya rasa convention mana-mana pun tak pernah berlaku, maka sesiapa yang merasakan dirinya mempunyai majoriti, bolehlah berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan majoriti tersebut. Itu yang pertama. Kalau sekiranya keadaan di mana Muhyiddin tidak letak jawatan, dan knowing him, dia tak akan letak jawatan. Okey, katakanlah Muhyiddin letak jawatan. There's another problem. Katalah lepas kita buat bajet, undian bajet 26 hari bulan ni, Muhyiddin letak jawatan. Katalah bajet itu gagal dan Muhyiddin pun letak jawatan. Bila Muhyiddin letak jawatan, the question is, siapa bakal menggantikan beliau? Okeylah, Agong boleh melantik seorang Perdana Menteri interim. Mungkin Muhyiddin Yassin dilantik kembali menjadi Perdana Menteri interim. Sebagaimana Mahathir, Tun Mahathir pernah dilantik menjadi Perdana Menteri interim. Tetapi the word interim itself is basically self-explanatory. Dia menjelas, it's clear. Interim bermaksud sementara. So apabila sementara, bila bermaksud sementara ini, dengan erti kata, dia hanya boleh menjadi Perdana Menteri dalam keadaan dan a short period of time. So dia kena lantik Perdana Menteri yang baru. Dan dalam mengikut apa yang berlaku sebelum ini, bila seorang Perdana Menteri atau Menteri Besar atau Ketua Menteri meletak jawatan, maka sesiapa yang mempunyai majoriti mestilah mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong, di mana Yang di-Pertuan Agong kemudian akan melantik beliau menjadi Perdana Menteri. Now, here's another question. Sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia ada gerakan dia. Fine. Itu kita tak ada masalah. Saya tahu berapa jumlah dia punya SD yang ditandatangani. Kita pun tahu siapa yang menandatangani SD dia. At least most of them. Tetapi dalam masa yang sama, Tun Mahathir pun kata bahawa dia juga telah membentuk satu kerajaan baru bersama dengan Tengku Razali Hamzah. Adakah dia double bluff oleh Tengku Lee? Kita tak tahu. Adakah dia same coalition? Kita tak tahu. Tetapi sekarang ini, apa yang berlaku? Ada that movement. Yang kita tak tahu sebenarnya, Azmin, dia adalah manusia, satu jenis manusia yang kalau dia senyap itu paling bahaya. Dalam keadaan dia senyap itu yang paling bahaya. Dia tahu darurat dia tak boleh, dia buat macam tu tak boleh, dia tak buat macam ni tak boleh. Untuk mengekalkan mereka terus berkuasa, dia kena fikir bagaimana cara untuk dia terus berkuasa. Okey, dia kata, kita nak kekalkan kerajaan Perikatan Nasional ni mungkin agak mustahil. Tetapi there is a possibility kalau Muhyiddin letak jawatan, dia boleh bergabung dengan geng Mahathir, membentuk satu kerajaan baru, di mana dia mungkin dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia. Possibility is there. Atau kalau bukan dia pun, mungkin Nishamuddin. Mungkin Tengku Razali. But whatever it is, Anwar or phobia kepada Anwar oleh Mahathir dan Azmin ini sangat besar. Kita tengok tempoh hari semalam. Satu gambar Anwar berjumpa dengan Azmin Ali. Bukan berjumpa, terserempak dekat parlimen. Lagi mana lagi parlimen tu kan besar sangat.
Orang ambil gambar. I think it's a few second punya thing. And saya pun kalau musuh saya lalu pun, yelah orang tegur, kita tegur lah kan. But that photo, we can see that daripada situ there is suka ke tak suka ke Azmi ni, we can see two figures it had logging between each other. Kita boleh nampak dalam keadaan itu. Suka atau tidak, itu keadaannya sekarang ini. Dan akhirnya kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri dalam term ini, katakanlah pertukaran kerajaan berlaku. Kalau tak tukar tu status quo, itu cerita lain. Katalah Muhyiddin kekal jadi Perdana Menteri sampai habis term. Itu cerita lain. I'm talking about kalau bertukar kerajaan. Siapa yang akan jadi Perdana Menteri? Azmin? Mahathir? Huli? Hishamuddin? So apa beza dengan kerajaan yang ada sekarang? Bezanya adalah tukar dia punya struktur je. Tapi orangnya orang yang sama. Otaknya otak yang sama. Dan Mahathir saya dah sebut 3 siri. Malam semalam, 2 malam lepas, 3 malam lepas. Dia tidak pernah dan tidak layak dan tidak boleh menyelesaikan masalah. Tidak boleh menyelesaikan masalah fiasko atau apa-apa krisis di dalam negara kita. In fact, dialah yang menyebabkan krisis itu berlaku. Tetapi sebab masa tu media ni bukan macam sekarang ini. Kan? Sekarang ini, sebab masa tu media semua dia pegang. Media dia pegang, dia boleh kata A tu jadi B. B tu jadi C tu jadi D. Terpulang kepada dia. Sekarang ini dah tak ada. Kita dah tahu perkara sebenar. 1997, it's because of forex fiasco yang berlaku tahun 1992. Keadaan ekonomi kita, bukan ekonomi kita, tetapi keadaan korupsi kita, bank negara yang tidak telus. Itu yang berlaku. Itu yang menyebabkan 1997 sebab benda tu hit Thailand, hit Korea, hit Indonesia. Tetapi kita yang terkesan. Kenapa? Dan inilah benda-benda ini yang kita kena sedar dan kita kena tahu. Bahawa semua ini diakibatkan oleh Mahathir. Azmin nak jadi Perdana Menteri. Dia bertanding dengan kerusi pun kerusi itu lagi menang undi lah. Itu siapa dia letak? Kalau Azmin dengan Kentang. Kentang dapat banyak undi daripada Azmin. Daripada segi sosial medianya, daripada segi image dia hancur. Saya tak boleh bayangkan kalau Azmin tu jadi Perdana Menteri Malaysia. Kalau Azmin tu jadi Perdana Menteri Malaysia, I cannot brain lah. Ekonomi kita masa dia pegang Menteri Ekonomi, Felda tu dia tak boleh nak settle sampai sekarang. Dia tak boleh nak settle masalah Felda. Sampaikan FGV terpaksa wind up, jual aset. Apa ekonomi macam mana dia nak selesaikan? Apa kelayakan dia? Dan saya tahu, macam saya kata, saya tahu kalau kita kata Mahathir tu korup, Najib tu korup, Azmin tu lebih kurang je. Lebih kurang je. Ada yang kata, kita tak setuju nak bekerjasama dengan Najib ni. Dengan penyangak perompak ni. Saya kata, kalau kau bekerjasama dengan Mahathir pun, Mahathir akan cari siapa untuk nak dapat undi tu. Perompak penyamun sama je. Siapa? Orang-orang yang sama. Dia kena jumpa Najib juga. Dia kena jumpa Zahid juga. Untuk dapatkan support. Kau ingat dia dapat support daripada mana? Daripada Zimbabwe. Dia gonna get support daripada Najib. Dia gonna get support daripada Zahid. Habis dia dapat support untuk sokong dia daripada mana? Muhyiddin Yassin. Is that what you want? Kalau that's what you want, please, by all means, pergilah. Tak jadi kerajaan pun tak apa. Boleh aku terus buat live nanti. Kan? Boleh terus aku buat live. Boleh terus hentam korang. Lagi sedap aku nak hentam. Sebab sekarang ni kalau aku hentam, aku pula yang kena call oleh pihak atasan. Tak apalah, saya tak marah. Saya bagi tahu je. Saya tak ada jawatan bang. Saya tak faham lah. Dia kata, Iswardi, apa yang kau cakap orang percaya? Yelah. Sebab korang cakap semua bohong. Nak orang nak percaya macam mana? Kejap kata Anwar, kejap kata sokong Mahathir, kejap kata sokong Mahathir, kejap kata sokong Anwar. Tak ada pendirian, tak ada prinsip. Nak sokong Anwar 100%. Tak payahlah, tak boleh lah, tak nak bersama dengan Najib lah. Najib tu sekarang ni, tak ada makna, tak ada apa jawatan dah. Nak tunggu masuk penjara je. Rayuan tengah tunggu. Nak tunggu masuk penjara. Dia bukan Perdana Menteri.
Nak bekerjasama dengan Mahathir, Mahathir nak jadi Perdana Menteri. Kalau kita kerjasama dengan Najib, Najib bukan nak jadi Perdana Menteri. Dia tahu nasib dia akan masuk dalam penjara. Tapi nak bersama dengan Mahathir, nak jadikan Mahathir Perdana Menteri, nak jadikan Kuli Perdana Menteri, bukan Anwar Ibrahim. Tak, saya bukan cakap pasal parti tu. Saya cakap dengan orang lain. Ni orang lain lah ni. Sebabkan saya kata lah, siapa makan siapa makan cili, dia lah tak rasa pedasnya. Kan? Kenapa kau terasa pula? Relax, why? Jangan terasa. My point is this. Kenapa orang percaya apa yang saya cakap? Ialah because, kalau saya bercakap, kalau saya kata A lah. Kalau saya kata B lah. Kalau saya kata orang tu katel lah. Bukan katel lah. Katel ni pun satu hal juga. Katel ni boleh berubah. Jangan yang konon-kononnya reformis ni. Tetapi lepas tu semua orang dia nak katelkan. Semua orang dia nak katelkan. Sampai ke aku ni pun dia kata katel. Nampak sangat kau tak pernah tengok sejarah aku. Tiba-tiba datang tu nak kata orang katel. Aduh. Prinsip, tuan-tuan. Kami tetap menyokong Anwar, tetapi kami tidak membenci Mahathir. Siapa suruh benci Mahathir? Kita tak suruh benci Mahathir pun. Saya pun tak benci Mahathir. To be honest, betul. Saya tak benci Mahathir secara personal. Sebagai individu, saya pity him. Saya kesian sebenarnya. Orang dah tua. Bagi saya, rumah kata pergi kubur, dia kata mari, I pity him. Bertaubatlah. Bak kata ada seorang budak. Dia pergi bertaubatlah. Datang sikar semayang, berdoa. Itu je lah. Habiskan sisa usia tua ni dengan anak cucu, dengan isteri. You know. I pity him actually. Tetapi, memang kita tak benci dia. Tetapi, ada usaha lagi masih nak bekerja sama dengan dia untuk jadikan dia Perdana Menteri. Itu I cannot brain.